Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Dalam video yang lalu kita sudah belajar artikel im akusatif Teil 1. Untuk video kali ini kita akan belajar artikel im akusatif Teil 2. Na und, los, fangen wir an. Lektion 25. Pelajaran 25. Artikel im akusatif Teil 2 atau artikel dalam kasus akusatif bagian kedua. Sebagai kelanjutan dari artikel im akusatif Teil 1, maka dalam artikel im akusatif Teil 2 ini kita akan belajar unbestimmte Artikel im Akusativ dan Negationsartikel im Akusativ. Sekarang kita mulai dari unbestimmte Artikel im Akusativ. Unbestimmte Artikel atau artikel tidak tentu adalah artikel benda yang menyatakan satu, seperti seorang, seekor, sebuah, selembar, dan lain-lain. Dalam kasus nominatif, unbestimmte Artikel benda maskulin dan neutral adalah ein, dan unbestimmte Artikel benda feminin adalah eine. Sementara benda plural tidak memiliki unbestimmte Artikel atau ohne Artikel. Dari tabel ini kita bisa melihat untuk benda maskulin unbestimmte Artikel im nominatifnya ein, unbestimmte Artikel im akusatifnya einen. Untuk benda feminin dan neutral, unbestimmte Artikel im akusatifnya sama dengan unbestimmte Artikel im nominatif. Kita perhatikan contohnya untuk benda maskulin, der Mann. Kalimatnya, das ist ein Mann. Itu adalah seorang pria. Di sini yang menjabat sebagai subjek adalah ein Mann. Kalimat berikutnya, ich sehe einen Mann. Saya melihat seorang pria. Nah, di sini Mann bukan lagi menjabat sebagai subjek, melainkan menjabat sebagai objek. Oleh karena itu, unbestimmte Artikelnya bukan lagi ein, tapi einen. Sementara ich yang menjabat sebagai subjeknya. Contoh berikutnya, der Hund. Perhatikan kalimatnya. Ein Hund spielt. Seekor anjing sedang bermain. Dalam kalimat ini, yang menjabat sebagai subjek adalah ein Hund, nominatif. Kalimat selanjutnya, ich trainiere einen Hund. Saya melatih seekor anjing. Nah, di dalam kalimat kedua ini, anjing bukan lagi menjabat sebagai subjek, melainkan sebagai objek. Jadi unbestimmte Artikelnya menjadi einen dan ich menjadi subjeknya. Contoh benda maskulin berikutnya, der Apfel. Kalimatnya, das ist ein Apfel. Itu adalah sebuah apel. Ein Apfel adalah subjek nominatif. Kalimat berikutnya, ich esse einen Apfel. Saya memakan sebuah apfel. Jadi untuk kalimat yang kedua ini, apel bukan lagi menjabat sebagai subjek, melainkan sudah menjadi objek. Karena dia dikenai perbuatan saya, yaitu saya memakan. Dia menderita oleh karena perbuatan saya. Ich esse einen Apfel. Ich subjek, esse verb, einen Apfel objek. Contoh maskulin berikutnya, der Ring. Kalimatnya, das ist ein Ring. Itu adalah sebentuk cincin.
ein Ring Nominativ, Subjek. Kalimat berikutnya, ich kaufe einen Ring. Saya membeli sebuah cincin. Jadi dalam kalimat kedua ini, cincin sudah menjabat sebagai objek. Subjeknya ich, verbnya kaufe, dan objeknya einen Ring. Karena dia sudah menjabat sebagai objek, maka unbestimmte artikelnya berubah menjadi einen. Untuk benda feminin, unbestimmte artikel im Akkusativ tidak mengalami perubahan, sama seperti unbestimmte artikel im Nominativ, eine. Kita perhatikan contohnya. Das ist eine Katze. Itu adalah seekor kucing. Eine Katze menjabat sebagai subjek, nominatif. Kalimat berikutnya, ich streichle eine Katze. Saya mengelus seekor kucing. Ich menjabat sebagai subjek, eine Katze menjabat sebagai objek, akusatif. Jadi mereka sama-sama eine. Begitu juga dengan benda neutral, unbestimmte Artikel im Akkusativ sama dengan unbestimmte Artikel im Nominativ. Kita perhatikan contohnya. Das ist ein Zimmer. Itu adalah sebuah kamar. Selanjutnya, ich putze ein Zimmer. Aku membersihkan sebuah kamar. Nah, dalam kedua kalimat ini, untuk kalimat yang pertama, ein Zimmer sebagai subjek. Untuk kalimat kedua, ein Zimmer sebagai objek. Tapi untuk unbestimmte artikelnya sama-sama ein. Sekarang kita lanjutkan ke Negationsartikel im Akkusativ atau artikel penyangkalan dalam kasus akusatif, yaitu di mana benda yang disangkal itu menjabat sebagai objek penderita di dalam kalimat. Tabel ini adalah tabel Negationsartikel dalam kasus nominatif dan dalam kasus akusatif. Jadi sengaja saya buat bersamaan. Jadi untuk benda maskulin, Negationsartikel im nominatifnya kein, im akusatifnya keinen. Di sini saya perbesar hurufnya dan saya beri warna biru untuk lebih memperjelas. Untuk benda feminin, im nominatif keine, im akusatif keine. Jadi sama ya. Untuk benda neutral, im nominatif kein, im akusatif kein juga sama. Begitu juga untuk benda plural, im nominatif keine, im akusatif juga keine. Jadi sama. Kita perhatikan contoh kalimatnya untuk benda maskulin der Mann. Das ist kein Mann. Itu bukan pria. Man di sini menjabat sebagai subjek. Maka negationsartikelnya kein. Kein Mann. Sekarang kita perhatikan kalimatnya dalam kasus akusatif. Ich sehe keinen Mann. Saya tidak melihat seorang pun pria. Pria dalam kalimat ini menjabat sebagai objek penderita karena ada verb ze yang dilakukan oleh subjek ich terhadapnya. Oleh karena itu, negationsartikelnya bukan lagi kein, melainkan menjadi keinen. Contoh benda maskulin berikutnya, der Wolf atau serigala. Das ist kein Wolf. Itu bukan serigala. Di sini, serigala menjabat sebagai subjek. Jadi, negationsartikelnya kein. Kein Wolf. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Ich trainiere keinen Wolf. Saya tidak melatih serigala. Kenapa menjadi keinen?
Jawabannya yang pertama, karena Wolf bergender maskulin. Der Wolf. Yang kedua, karena dalam kalimat kedua ini, Wolf sudah menjabat sebagai objek penderita, dikenai perbuatan trainere. Karena kedua hal inilah, maka Negationsartikelnya menjadi keinen. Kita buat satu contoh lagi untuk benda maskulin. Der Kuchen. Coba kalian tentukan Negationsartikelnya ya. Das ist ... Kuchen. Itu bukan cake. Genau. Das ist kein Kuchen. Kuchen menjabat sebagai subjek, maka Negationsartikelnya kein Kuchen. Lalu bagaimana dengan kalimat berikut ini? Apa Negationsartikelnya? Ich esse ... Kuchen. Saya tidak memakan cake. Perfekt. Ich esse keinen Kuchen. Negationsartikelnya menjadi keinen karena Kuchen adalah benda yang bergender maskulin dan menjabat sebagai objek penderita dalam kalimat ini. Jadi dia bergender maskulin dan dia menjabat sebagai objek. Maka Negationsartikelnya menjadi keinen. Kita lanjutkan benda feminin diake. Untuk benda feminin, Negationsartikel im Nominativ dan im Akusativ sama-sama keine. Kita perhatikan contoh berikut. Das ist keine Jacke. Itu bukan jaket. Di sini, Jacke menjabat sebagai subjek. Negationsartikelnya keine. Kalimat berikutnya, ich trage keine Jacke. Saya tidak mengenakan jaket. Walaupun di sini Jacke sudah menjadi objek penderita, tapi Negationsartikelnya tetap keine. Kenapa? Karena Jacke bergender feminin. Die Jacke. Selanjutnya benda neutral, contohnya das Hemd. Das ist kein Hemd. Itu bukan kemeja. Hemd di sini menjabat sebagai subjek. Jadi Negationsartikelnya kein. Kalimat berikutnya, er bügelt kein Hemd. Dia tidak menyetrika kemeja. Dalam kalimat ini, Hemd menjabat sebagai objek penderita, tapi Negationsartikelnya tetap kein. Kenapa? Karena dia bergender neutral. Contoh terakhir untuk benda plural, die Enten. Eine Ente, zwei Enten. Die Ente, die Enten. Perhatikan kalimatnya. Das sind keine Enten. Itu bukanlah bebek-bebek. Di sini, Enten menjabat sebagai subjek atau im Nominativ. Negationsartikelnya keine. Kalimat berikutnya, wir haben keine Enten. Kami tidak mempunyai bebek-bebek. Walaupun di dalam kalimat kedua ini, bebek-bebek menjabat sebagai objek penderita, tapi Negationsartikelnya tetap keine. Karena bendanya plural. Tabel ini merupakan ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran 24 dan 25 ini. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan akusatif Fall atau kasus akusatif adalah kasus di mana bendanya menjabat sebagai objek penderita di dalam kalimat. Yang kedua, untuk benda maskulin,
Ingat ya, hanya benda maskulin mengalami perubahan artikel im akusatif, baik itu bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel maupun Negationsartikel. Der menjadi den, ein menjadi einen, kain menjadi kainan. Yang ketiga, untuk benda yang bergender feminin dan neutral maupun benda plural, artikel im akusatif sama dengan artikel im nominatif, tidak mengalami perubahan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Danke, auf Wiedersehen.